tentang sambutan tahun satu Masihi. Orang Kristian hari ini tuan-tuan, dia tahun Masihi dia 1 Januari masuk tahun Masihi. Sebenarnya tuan-tuan, kalender Masihi Kristian ni pun juga tak ada kena-mengena dengan Nabi Isa. Tak ada kena-mengena dengan Nabi Isa. 1 Masihi bukan tarikh kelahiran Nabi Isa. Jadi tahun berapa Jesus lahir? Tahun berapa Jesus lahir? Kita ambil keterangan daripada Bible. Bible ada keterangan dia. Nabi Isa lahir berapa tarikh dia? Injil Luke kata dalam chapter 2 ayat 1. Dia kata bahawa Jesus dilahirkan pada zaman Maharaja Augustus. Augustus memerintah kerajaan Byzantine, kerajaan Rom antara 27 sebelum Masihi sehingga 14 sesudah Masihi. Jadi maknanya kemungkinan tarikh lahir Nabi Isa ni kemungkinan 27, kemungkinan 27 sebelum Masihi, kemungkinan 14 selepas Masihi, bukan satu. Dalam Matthew chapter 2 ayat 1 menyatakan bahawa Yesus lahir pada zaman pemerintah Raja Herodes the Great. Herodes yang agung, Raja Herodes yang agung ini lahir pada nak cerita tuan-tuan, Herodes ni sebenarnya dia hidup dan dia mati sebelum 4 Masihi. Maknanya Herodes ni tahun 4 sebelum Masihi mati dah. Dia memerintah antara tahun sehingga dia mati sebelum Masihi. Sebab dikhabarkan di dalam Bible sendiri bahawa Nabi Isa apabila dia lahir menunjuk mukjizat, dia boleh bercakap dan dia lahir tanpa bapa, maka pendeta-pendeta Yahudi mengetahui bahawa inilah Mesias yang dijanjikan oleh Allah, yang disebut-sebut oleh Nabi sebelum itu. Lalu terdengar cerita keajaiban Nabi Isa ni di telinga Herodes, arahkan tentera dia cari dan bunuh semua anak-anak Bani Israel. Sehingga ibunya Nabi Isa iaitu Ibu Maryam dengan suami dia, Ibu Maryam ni sebelum dia melahirkan Isa, dia sudah bertunang dengan seorang lelaki yang soleh bernama Yosef. Yosef ni sebenarnya adalah tukang kayu. Dan Yosef hari ini tuan-tuan 1 Mei hari buruh yang kita sambut tu, 1 Mei itu sebenarnya memperingati Yosef, bapa kepada suami kepada Ibu Maryam. Jadi tuan-tuan, saya sebagai kata terakhir, saya nak sebut di sini bahawa Nabi Isa apabila Herodes mencari membunuh anak-anak Bani Israel ini, Nabi Isa dihantar ke Mesir pada usia 12 tahun baru dia balik. Bila dia balik, dia menentang pendeta-pendeta Yahudi yang menyelewengkan ajaran Taurat. Akhirnya orang Yahudi daripada menganggap Nabi Isa sebagai Mesias, mereka menganggap Nabi Isa sebagai Nabi palsu pula. Itu isu dia. Jadi saya cukuplah setakat itu dulu. Atau mungkin aku ada nak tanya satu soalan, saya jawab dalam 2 minit tentang topik yang saya cakap pada malam ni. Tuan-tuan nak tanya? Mitra daripada mana? Haji nak tanya ke? Mitra tu daripada mana Mitra? Mitra tu sebenarnya dewa orang Majusi, dewa orang Iran, orang Parsi. Nama Mitra tu. Cuma Mitra ni dia banyak versi dah. Dia banyak, maksudnya kalau di Mesir, orang Mesir, dia menganggap Mitra tu Isis dengan Orisis. Maksudnya kalau bagi orang Rom dia panggil Jupiter. Dia macam-macam nama. Tetapi asalnya daripada Kesor Namrud tadi. Kesor Namrud dan Semirasa, mak dia, anak dan ibu. Semirasa melahirkan Nimrod. Nimrod ni sebenarnya anak Tuhan. Jadi konsep anak Tuhan ni sebenarnya dah tertanam dalam fikiran orang agama lama dahulu, dan apabila Paul mengajar konsep
anak syurga, anak yang dilahirkan oleh Tuhan, maka dia diterima oleh orang-orang pagan di Eropah. Tetapi orang-orang Arab, orang-orang di Timur dan Afrika Utara tidak menerima ajaran Trinity, ajaran tiga Tuhan ini. Mereka konsisten mengikut ajaran Nabi Isa yang sebenar. Sebab itu 80% sebelum persidangan Nisia, 80% penganut Nasrani adalah Nasrani dalam mazhab Unitary. Tapi oleh kerana Konstantin ni dia macam Amerika hari ini, kuasa besar, super power, bila dia masuk Kristian, dia menjadikan agama Kristian, dia paksa agama Kristian, Roman Catholic Trinity itu diterima, dan mazhab-mazhab Unitary semua dibunuh dan dibunuh, dan semua gospel-gospel yang seiring dengan Al-Quran dibakar habis. Yang tinggal cuma ada 4 itu saja. Cuma saya nak pesan pada tuan-tuan bahawa apakah yang dimaksud satu Masihi itu? Satu Masihi dia letak AD tu, dia suruh AD itu sebenarnya AD itu maksudnya adalah Anno Domini. Anno Domini Anno Domini Nostri Jesus Christi, itu maksudnya. Anno Domini Nostri Jesus Christi, AD. Maksudnya dalam tahun Tuhan kami Jesus Christ. Mana tuan-tuan yang sambut, orang yang sambut 1 Januari tahun baru itu, ikrar dia adalah dalam tahun Tuhan kami Jesus Christi. Saya nak sebut kat tuan-tuan, nak khabar tuan-tuan bahawa sebenarnya Protestan pun menentang amalan sambutan tahun baru. Protestan menentang. Kenapa Protestan menentang? Sebab ajaran ini sebenarnya tak ada kena-mengena dengan Nabi Isa. Protestan, buktinya tuan-tuan, walaupun telah diikrarkan dalam dunia Kristian bahawa dunia Kristian bersetuju bahawa menerima tahun takwin Gregorian yang dibuat pada tahun 1582 ini, Britain antara negara yang paling lewat menerima tahun Masihi ini, termasuklah tanah Melayu. Jadi British dulu abad yang ke-18 dia baru buat, dia terima tahun Masihi. Sebab British ni dia Protestan. Hari ini orang Protestan juga sambut Christmas dan sambut tahun baru. Kita kata apa pula Protestan sambut? Kita kata apa pula ini orang Islam pun sambut. Protestan ni dia dah lupa, dia tak hati, dia tak ingat dah. Dia sambut, tapi orang Islam pun sambut juga. Nah, itu masalah dia. Jadi saya cukuplah setakat itu. Segala yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang pada